Allah mengharamkan arak, contoh. Tetapi ramai di kalangan orang Islam minum arak meskipun di khalayak ramai. Masih ramai. Kita percaya dia Islam tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Itu beza Muslim dengan mukmin. Ramai yang Muslim masih bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau mukmin muslimat sudah tidak bermaksiat kepada Allah. Dari segi zahir. Tapi batinnya hanya kita dan Allah saja yang tahu. Sebab tu kita nampak ramainya orang Islam. Kat mana orang Islam? Dekat dalam Masjid Ibnu Abbas. Tapi di hati ni siapa yang tahu tahap iman masing-masing muslimat? Tak ada siapa yang boleh menerakakan, mensyurgakan orang lain. Tak ada siapa. Orang baru usik kita sikit, kita kata neraka lah tempat dia tu. Jangan muslimat. Rupanya bila kita muhasabah balik, kenapa didatangkan orang macam tu yang menyakitkan hati aku ni ya Allah? Rupanya Allah nak test sabar aku bila dah sampai level macam ni tahap mana? Ini muslimat. Pandang semua benda yang berlaku tu di sebalik ada hikmah. Pandang secara positif, maka akan positiflah kita. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wanita menampakkan aurat mereka, tetapi perbuatan ini berlaku dengan berleluasanya. Tadi kan yang reunion 40 orang, 4 orang tak pakai tudung lagi, dia sebut, "Napalah ustazah? Bukan rambut lawa macam dulu. Rambut palsu belaka tu." Dia boleh jawab, "Aku tutup aurat lah." Tutup dengan apa? Tutup dengan rambut palsu. Tu pelik sungguh. Ada juga orang tanya soalan macam ni muslimat. "Ustazah, kita dah botak ni, botak kan? Kita memang dah tak ada rambut. Jadi kalau kita keluar rumah kita pakai rambut palsu tak apa kan? Sebab tu bukan rambut kita." Pelik dah. Acik, sebab itulah rambut ini adalah mahkota perempuan. Kenapa mahkota muslimat? Cuba nenek 70 tahun, 80 tahun berjalan dengan rambut palsu yang ikal mayang belakang. Seorang lelaki ikut dekat belakang. Dia boleh nampak tak ni 70 tahun ke 80 tahun? Tak boleh nampak. Dari belakang, piwit macam tu dah muslimat. Kan? Tapi bila pandang depan, berkedut rupanya. Maknanya dengan rambut tu boleh menaikkan syahwat lelaki. Sebab itulah disuruh tutup. Masya Allah. Allah lebih tahu daripada rambutnya saja muslimat. Belum lagi kulitnya. Kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita ada satu yang mengejutkan muslimat. Kita Ustazah Zai ada BFF, contoh perempuan. Kalau ustaz pergi outstation, contoh muslimat tidur rumah dia. Contoh, ni bukan kisah benar lah, tak ada kerja saya nak tidur rumah kawan apa semua. Tiba-tiba suami balik, saya cakap, "Tidur mana? Abang tak ada 3 malam ni." "Tidur dengan sahabat tu lah bang." "Bang tahu tak ya Allah, saya tidur dengan dia masa betis dia terselak tu. Walaupun dah umur 44 tahun, putih gebu lagi betis dia rupa." Contoh muslimat. Kita menceritakan sahaja aurat dia pun satu dosa bagi kita. Belum lagi suami kita nampak. Kerana apa dosa besar? Nabi suruh bertaubat atas dosa ini. Sebab suami kita manusia lelaki juga. Yang biar betul bertutup labuh macam tu, isteri tidur dengan dia terselak betis nampak putih gebu. Ya ke tak iya ni? Sebab itu dalam kitab tersebut, jangan terkejut wahai wanita, kadang-kadang yang menduakanmu adalah sahabat karibmu sendiri. Terkejut kita muslimat. Apa pula maksud kitab ni? Sebab bila kita selalu cerita kecantikan orang lain, wanita lain, aurat lain kepada suami kita muslimat, akan mendatangkan rasa di dalam hati dia nak tahu sungguh, nak kenal sungguh. Jadi orang yang ada agama tak akan mencari secara haram, akan mencari secara halal. Nanti datang nangis-nangis, "Ustazah, saya tak sangka yang ambil suami saya kawan baik saya sendiri." Saya terus datang, patut datang hadis Nabi. Jangan ceritakan tentang aurat orang lain kepada orang lelaki yang kamu rapat. Kadang-kadang, ya Allah, betul juga kita cerita pasal rambut kawan kita panjang mana. Sebab tu muslimat dirahmati Allah, kita tak boleh bercerita tentang aurat orang lain. Apatah lagi zaman fitnah sekarang ni, kita tak cerita. Tapi kita sedang bereksersis sama-sama. Contoh, memanglah pakai tudung dah insaf ni. Tapi mana ada orang berzumba, bereksersis pakai telekong? Tak ada muslimat. Sudah pastinya walaupun menutup kepala, tapi nampak bonjolan di mana-mana. Bonjolan. Yang mengajar pun perempuan ustazah. Apa salahnya? Sudah tahu yang mengajar pun perempuan muslimat, janganlah kita share pula gambar tu dekat orang lain. Sebab apa muslimat? Tak pasal-pasal suami kita tengok, "Ni geng awak yang exercise malam." Ya Allah, teruknya macam ni rupanya paha dia.
Kerana apa boleh nampak muslimat? Sebab kita kata tertutup. Rupanya inilah fitnah yang paling besar. Kita tak tahu, Masya Allah muslimat. Islam dah mengajar cantik dah. Patutlah bila kita sebut, kenapa ada orang yang boleh membuka aurat dengan mudah sahaja. Dan kita muslimat dirahmati Allah nak tahu pakaian kita ni sebenarnya muslimat adalah dengan pakaian yang kita ready to solat. Macam pakaian kita di Madinah, Mekah. Baru ni suami saya juga balik. Dia cerita. Budak-budak ni semua cakap. Ustaz tu si Polan tu. ... Nama artis yang popular lah disebut. Abang kata pandai-pandai lah kamu. Ya Ustaz. Suara dia pun kita kenal. Dia pakai niqab muslimat. Pakai niqab. Lepas tu naiklah jemaah semua atas bas. Ustaz tertinggal botol air. Patah balik dekat tempat mereka berhimpun tadi. Orang dah tak ramai. Artis ni pun buka dah niqab. Sebab tadi mungkin takut orang kenal, bergambar, bersalam dengan dia. Kemudian dia kata, kan Ustaz tegur lah. Tegur juga. Muslimat tanya. Lepas tu dia kata apa? Ustaz sihat ke? Dia kata, ya ni saya. Ternyata muslimat disebutkan apa? Dulu kat KLIA abang ada jumpa juga, dia katakan. Tapi tak lawa macam tu. Sebab apa? Sebab tak make up. Sebab memang masa tu macam dia ambil suami dia, rambut pun macam orang bangkit tidur. Dia kata tak lawa, tak make up. Rupanya macam dia nampak lawa kat TV ni sebab make up. Dia nak cerita masa jumpa dekat Madinah tu muslimat dirahmati Allah, tak make up juga. Tapi lawa. Kita geram dengar, sabar je lah kan. Kenapa lawa pula? Sabar dulu, jangan marah dulu. Dengar dulu cerita sampai habis. Sebab dia pakai lengkap berhijab cantik. Betul lah wanita ni nak nampak cantik bukan kerana make upnya, tapi sempurnanya menutup aurat. Lemak kembang sekejap isteri muslimat kan. Maksudnya apa? Bukan kerana make upnya sangat yang cantik, tapi bila wanita tu biar tidak bermake up, original, tapi dia lengkap menutup aurat, ready to solat muslimat, kelihatan cantik di mana-mana lelaki yang beriman, insya-Allah. Jadi kalau orang mengejar kerana kepura-puraan muslimat, kita takut yang datang itu bukan orang yang beriman. Jadi jangan pelik kenapa ada orang diberitahu ni tutup aurat tapi dia tak mahu. Jangan caci maki dia, doakan dengan kasih sayang, campakkan nur iman dan hidayah dalam hati dia, ya Allah. Kita tak nak saudara kita tu mati dalam keadaan macam tu. Doa sungguh-sungguh muslimat. Kerana kita yang betul-betul menutup aurat, mati pun macam-macam hisab. Ini kan lagi dia yang mati dalam keadaan tak menutup aurat. Sebab itu orang beriman yang baik, bila tahu saudaranya bermaksiat, berdosa kepada Allah, dia tidak mencaci maki, tapi dia turut menangis atas dosa saudara itu. Kamu menangis sebab apa ni? Menangis bang, bilalah saudara kita tu nak tutup aurat, mudah-mudahan Allah campak nur iman hidayah dalam hati dia. Menangis kerana dosa orang lain, ini saudara Islam yang baik. Bukan muslimat kita mencaci maki atas dosanya tidak menambahkan apa-apa. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita dikelilingi orang yang bermaksiat pada Allah, ternyata dengan kita masih belum terhapus dosa batin. Sebab kerja kita asyik bercakap tentang dosa orang lain. Kita memandang dengan benci, bukan memandang dengan kasih. Perbaiki, takut yang betul-betul taubat hanya zahirnya, tetapi batinnya belum bertaubat kepada Allah. Dapat poin utama ni muslimat dirahmati Allah? Ke ramai dah tidur dah ni? Dapat tak poin utama ni? Poin utama ni maksud, ya Allah, kalau aku berdiri depan cermin, betul, insya-Allah aku dah bertaubat secara zahirnya. Tapi aku tak boleh belah dada nak tengok dekat cermin ni, aku ni penuh penyakit macam mana dalam hati. Hanya kita yang boleh rasa. Dan kita beristighfar sungguh dengan Allah. Betul muslimat? Sebab tajuk dia taubat dari dosa lahir dan batin. Kita nak mati dalam keadaan lahir pun tak ada dosa, batin pun tak ada dosa. Sama macam kita baru dilahirkan dulu. Kita dilahirkan dulu bogel muslimat dirahmati Allah. Tak ada apa-apa pun. Kemudian zahir kita bersih dari dosa, batin kita bersih dari dosa. Anak-anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum baligh, tak punya rasa apa-apa. Tak ada berkecil hati dengan ibu, tak ada rasa apa-apa. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita dah semakin tua ni, makin kita faham apa yang kita pelajari.